Jalan tu ada tanda. Tanda lembu, tanda aksiden, tanda. Adakah tanda tu yang menyebabkan aksiden? Sebelum tanda tu ada, aksiden dah ada lah. Betul tak? Sebelum tanda tu ada, lembu dah ada. Bukan sebab ada tanda tu ada lembu. Faham? Itu maksud akidah kita. Sabab ni tanda. Tanda ni Allah Ta'ala nak mudahkan kita. Aku letakkan kenyang tandanya pada makan. Kamu pergilah kat tanda tu. Di sana aku akan cipta kenyang. Faham? Tanda panas, tandanya pada api. Pergilah ke api. Ketika etikad kita Asy'ariyah bertemu, bila bertemunya sabab dengan musabbab, pada ketika itu Allah Ta'ala khalaqal athar. Dialah Allah yang mencipta asar pada ketika itu. Dia beza dengan Maturidiyah. Kita tak kata dalam nasi tu ada sifat mengenyangkan, tak ada. Sebab itu dakwah Allah menciptakan api, Allah Ta'ala yang letak sifat mengenyangkan. Kalau Asy'ariyah tak betul perkataan. Faham? Tak ada api, tak ada sifat. Dalam api tak ada sifat memanaskan. Tak ada langsung. Semasa bertembur api dengan benda yang lain, ketika itulah Allah Ta'ala telah mencipta terbakar, telah mencipta panas dan seumpamanya. Faham? Bukan secara mustaqil api itu yang membakar dengan sifat membakar. Walaupun kita dakwa sifat membakar tu Allah yang letak, bukan begitu dia punya i'tiqad dia di sisi Asy'ariyah. Okey, itu berkaitan dengan tauhid. Asbabul hadas. Duduk. Sebahagian kitab dia guna tajuk nawaqidul wudu. Siapa yang nak duduk ni? Memang berdiri ngantuk. Tukang urut pun ngantuk. Nawaqid al-wudu. Faham? Nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bila batal wudu adalah hadas. Faham? Jadi perkara-perkara yang membatalkan wudu lah yang menyebabkan adanya hadas. Hadas yang dimaksudkan hadas kecil lah dalam perkara ni. Asbabul hadas maksudnya al-hadathul asghar. Faham? Bahkan bila diitlakkan perkataan hadas, biasanya maksudnya adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau nak sebut hadas besar, sama ada disebut janabah, faham? Ataupun disebut al-hadathul akbar, ataupun janabah, ataupun haid, nifas, wiladah. Baca. Sebabul hadas yang keempat, pertama, keluarnya sesuatu daripada kuburnya ataupun duburnya, melainkan mani. Adanya minal qubul ke atau min qubulihi? Qubulihi au duburi lagi. Dalam kitab Matan Safinah, Matan Ghayah pun sama. Cuba tengok perkataan apa yang digunakan. Ada setengah kitab digunakan perkataan ma kharaja minas sabilain. Apa lafaz dia kalau dalam Matan Safinah, Matan Ghayah? Ini dia panggil dakik dalam penggunaan perkataan. Kita dah bagi tambih masa muqaddimah minhaj. Bila kita belajar fiqh, perlu ke arah memperbaiki penggunaan ayat yang betul, ayat yang syak. Faham? Ayat yang digunakan mesti syak, supaya tidak ada ihtimal makna yang salah. Faham? Jadi benda tu kena latih. Apa dia lafaz dia? Kharaja min lagi. Tak mau. Cukuplah tu yang ni depan ni. Matan Safinah. Matan Safinah apa lafaz dia? Al-khariju min ahadis sabilain. Kat sini
khuruju syai'in min qubulihi au duburihi, kan. Lain tu. Sekarang ni yang menyebabkan hadas tu, kalau kita terjemah, kalau kita pakai teks yang menyebut ma kharaja minas sabilain macam mata ghayah, ataupun al kharij min ahadis sabilain. Jadi perkataan ahadis sabilain ni lagi sharp, lagi halus daripada perkataan sabilain, faham? Sebab yang akan menyebabkan batal wudu keluar daripada salah satu, bukan keluar daripada dua-dua sekali, faham? Keluar daripada depan atau belakang, faham? Jadi menggunakan perkataan atau lebih tepat berbanding menggunakan perkataan tanpa atau. Betul tak? Sebab yang batal bukan keluar serentak baru batal. Kalau sebelah aja keluar tak batal. Bukan macam tu hukum ni, kan. Itu satu. Yang kedua, kitab Matan Ghayah dengan Safinah dia sama daripada segi menggunakan perkataan al-kharij ataupun ma kharaja, sama je lah. Al-kharij ke ma kharaja benda yang sama, faham? Cuma yang ni didatangkan dalam bentuk mausufah, kan. Barang yang keluar, maknanya yang membatalkan wudu tu barang yang keluar tu yang membatalkan wudu. Kalau yang keluar tu tahi, tahi itulah yang membatalkan wudu, faham? Kalau yang keluar tu kencing tu, betul tak? Sebenarnya yang membatalkan wudu tu bukan tahi. Yang membatalkan wudu keluar tahi, keluar, faham? Tahi saja tak batal wudu, faham? Jadi nampak tak, perkataan minhaj tu dia guna perkataan khuruj, keluar tu yang menjadi sebab hadas, bukan tahi tu jadi keluar sebab hadas, faham? Kalau tahi pun sifat dia tahi yang keluar. Jadi point dia adalah yang keluar, bukan zat benda tu sendiri. Sebab kalau keluar tu bukan tahi pun batal juga, asalkan benda tu keluar, faham? Jadi itu dipanggil menghalusi dalam penggunaan perkataan, faham? Dia ada kitab yang dikarang oleh Zainuddin Al-Iraqi, tajuk dia Nukat Fatwa lah, dalam cetakan Darul Minhaj, tajuk dia. Tapi dia terangkan tentang nukat. Nukat ni maksudnya sisi-sisi halus dalam takbir-takbir yang ada dalam kitab. Jadi bila kita baca tu, kita akan jadi orang yang menghalusi dalam penggunaan perkataan, faham? Khususnya dalam fiqh, tak boleh guna perkataan yang sembrono, kerana dia perkataan yang salah digunakan, dia memberi waham yang yang berbeza, kan. Sebab tu Imam Nawawi ada tukar ibarat sebahagian daripada ibarat muharrar, kerana dia kata yuhimu muhiman khilafas sawab, kerana ia mewahamkan tidak benda yang tak betul. Benda tu betul tapi dia mewahamkan, faham? Kita tak nak dalam jawapan, dalam penulisan fiqh, sedaya upaya kena elakkan daripada. Sebab tu dalam undang-undang, kan, akta dia mandatori, hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali, faham? Maksudnya hukuman yang akan dikenakan kepada kes bawa akta ini sama ada penjara, tidak melebihi, faham? Yang sebutlah tidak melebihi, maknanya bawah daripada itu boleh, tapi lebih tak boleh. Berapa itu hakim akan putuskan. Dan denda sebanyak, tidak melebihi. Atau kedua-duanya sekali. Maksudnya hukuman tu sama ada berasingan denda saja atau penjara saja, ataupun hukuman tu adalah kedua-duanya sekali, faham? Jadi perkataan tu gantung, hukuman gantung. Dia tak sebut hukuman gantung je, hukuman gantung sampai mati, faham? Kalau hanya hukuman digantung, gantung je lah, tak syarat mati, kan? Maka kena disebut sarih, kan, dalam undang-undang tu
Kita nak hukuman tu hukuman gantung sampai mati. Faham? Sebab kalau dalam akta tu tak sebut perkataan sampai mati, peguam boleh dakwa. Kenapa gantung anak guang kami sampai mati? Dalam undang-undang sebut gantung ni. Jadi sampai mati tak ada. Faham? Jadi dia tak boleh nak cabar sebab memang dalam itu disebut perkataan sampai mati. Faham? Macam kes sini kalau kita sebut bukan itu. Macam akta yang ingin diubah tu. Di Selangor punya akta, kalau satu orang budak bukan Islam nak masuk Islam bawah 18 tahun, dia perlu mendapat keizinan daripada kedua-dua orang tuanya. Faham? Ibu dan ayahnya. Faham? Ibu dan ayahnya. Itu akta. Jadi ingin digubal, tukar perkataan dan itu kepada atau. Faham? Dan tu tukar kepada atau. Dan kesan dia besar. Faham? Dan tukar atau, kesan dia besar. Kalau dan maknanya kalau ayah dia saja setuju, ibu dia tak setuju, dia tak boleh masuk Islam. Faham? Tak boleh didaftarkan lagi. Ataupun sebaliknya. Ada kes yang berlaku salah seorang je masuk Islam kan. Jadi menyebabkan budak yang anak dia belum balik tak boleh nak, bukan balik lah, umur 18 tahun tak boleh lah masuk Islam selagi belum cukup 18. Jadi bila kita tukar akta tu kepada atau memadai salah seorang saja yang setuju, maka budak tu boleh didaftarkan sebagai orang yang berislam. Jadi di Selangor belum tukar lagi. Yang mereka nak tukar. Baguslah kalau tukar tu ke arah yang lebih bagus. Faham? Kalau tak, kalau kes seorang je masuk Islam, budak tu, anak tu tak bolehlah dihukum sebagai Islam. Macam khuruju syai'. Bila dia sebut syai' itu umum. Syai' ni lafaz umum. Nakirah. Nakirah pula. Nakirah tu dah nakirah dah. Dia umum pula. Syai' itu sendiri makna umum. Faham? Keluar apa pun, benda tu cair ke, jamid ke, suci ke, najis ke, tak kisah. Kalau keluar benda suci pun daripada ihdas sabilain, tetap batal wudu. Dan dia punya manat hukum dia adalah keluar. Faham? Itu dia punya manat dia, tempat kait hukum. Bila ini antara kita beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia telah menjadikan manat kepada hukum ini. Kita kata, kenapa orang kencing wuduk dia batal? Kenapa? Sebab dia kata mazhab Hanafi punya manat, dia tahqiqul manat. Dia telah mentahqiq manat bagi masalah ni. Dia kata batal wuduk sebab kencing ni sebab telah keluar najis daripada badan. Keluar najis daripada badan. Kita kata tak. Kita kata batal wuduk sebab keluar sesuatu daripada kemaluan. Beza tu. Dia punya kesan hukum beza. Itu dia punya tahqiqul manat. Kita punya tahqiq lain, dia punya tahqiq lain. Jadi mencetuskan kias yang lain. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, kalau darah keluar daripada badan dan mengalir, batal wuduk. Sebab apa? Keluar najis. Betul lah, sama lah. Jadi dia telah kiaskan kencing tu dari segi persamaan apa? Keluar darah daripada badan dengan keluar kencing, apa sama dia? Dia sama pada segi telah keluar najis dari badan. Dalam mazhab Hanafi, muntah batal wuduk. Faham? Muntah yang banyak batal wuduk. Apa sama dengan kencing? Sama dari segi keluarnya najis daripada badan juga. Kita kata tak, kencing tu batal wuduk. Dia punya manat dia adalah tempat tu. Kita tengok di mana dia keluar, bukan apa yang keluar. Faham? Apa yang keluar kita tak tengok, di mana keluar. Kalau yang keluar itu daripada sabilain ataupun salah satu dari keduanya, maka batal. Tanpa kita tengok apa yang keluar. Faham? Mereka tengok apa yang keluar.
tak tengok di mana dia keluar, tengok. Keluar kat mana pun daripada tubuh batal. Janji yang keluar tu najis. Faham? Maka berbezalah pandangan dalam masalah. Okey. Seterusnya Kalau insada makhrajuhu habis. Dibawa masalah insidadul makhraj. Insidadul makhraj. Bertitik tolak daripada kita telah mengatakan bila yang keluar, yang kita tengok itu ada di mana dia keluar, mahal keluar tu kan. Dibawa satu huruf berkaitan dengan insidadul makhraj. Okey. Bagaimana kalau air kencing, tahi keluar bukan daripada sabilai? Faham? Bukan daripada sabilai. Keluar daripada lubang yang ditebuk. Air kencing macam orang sumbat tu, tebuk. Keluar daripada situ. Batal tak wuduk? Ada tafsir. Batal tak wuduk ada tafsir. Dalam masalah mentafsirkan ni, maksudnya ada surah batal, ada surah tak batal lah. Ringkasan ni macam tu lah. Jadi tajuk ni kita boleh masukkan dalam bawah fiqah perubatan ataupun fiqah pesakit. Q&A tentang fiqah perubatan. Sekarang ada orang buat buku kan, fiqah perubatan. Jadi kalau ada jumpa beli. Kita beli tu kita nak tengok apa isu-isu perubatan yang perlu diketahui hukum akam. Faham? Kita tak duduk dalam hospital. Orang hospital dia tahu. Itulah isu ni lah, isu ni lah, isu ni. Jadi kita nak tahu isu. Faham? Tak semestinya kita ikut jawapan yang dia berikan, tapi kita nak tahu apa sebenarnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perubatan yang berbangkit. Khususnya sekarang ni, perubatan dia pergi jauh. Pergi jauh maknanya pelbagai inovasi dan seumpamanya kan. Jadi kena tahulah. Faham? Ini antara ibarat yang boleh kita gunakan masalah kalau berlaku tebuk kan. Tebuk untuk keluar air kencing. Dia tak keluar air kencing daripada jalan biasa, dia keluar dari jalan lain. Tak apalah keluar air kencing. Air kencing tu memang najis. Batal tak wuduk dia. Okey, ini ibarat dia. Kalau insada makhrajuhu wa fataha tahta ma'idatihi wa kharaja al-mu'taru naqadha. Kalaulah tempat keluarnya tertutup. Tempat keluar dia panggil al-makhraj, maksudnya al-asli. Dia ada al-makhraj al-aridi. Faham? Thuqbah. Juga ia dipanggil masalah thuqbah. Masalah tebuk, lubang. Masalah lubang lah. Sekiranya tertutup makhraj yang asli maksudnya. dan terbuka bahagian di bawah perutnya, maka terkeluarlah perkara yang biasa, maka terbatallah wuduk. Dibuka, ditebuk. Ditebuk. Jadi di sini dia kata batal wuduk kan. Kita boleh lihat dua syarat. Pertama apa? Insidadul makhraj. Faham? Yang kedua, lubang itu ditebuk bawah perut. Bawah perut yang dimaksudkan di sini ialah bawah pusat. Kalau lubang tu bawah pusat, lubang asal, makhraj asal itu tertutup, lalu keluar sesuatu daripada sukbah yang ditebuk, maka batal. Faham? Nanti tengok dalam syarah kenapa dia bezakan antara masalah tahtal mi'dah dengan fawqal mi'dah. Kenapa? Kan kita dah sebut tadi dalam mazhab Syafi'i kita punya madar ataupun tempat pijak hukum ni adalah tempat keluar. Faham? Sekarang ni dia keluar ni bukan di sabilai. Bukan. Dia keluar di lubang baru. Oleh kerana lubang asal telah tertutup, lalu ditebuk lubang baru, maka lubang baru ini diberi hukum lubang asal. Faham?
diberi hukum kepada dia. Yunazzal manzilatal asli, diberi kepada dia. Dengan syarat bawah pusat. Kalau atas pusat tak kira. Faham? Dia lebih kurang kias. Dia bukan kias jugalah, diberi hukum. Dia mengambil hukum asli. Jadi bila dia mengambil hukum asli, bila keluar daripadanya batallah wuduk, seperti mana kalau keluar daripada asli batal wuduk. Dengan syarat asli tertutup. Sebab kalau asli masih terbuka, belum insidat, maka mana boleh yang lubang baru mengambil tempat dia, sebab yang asal masih ada. Yang asal tak ada, barulah hukum dia dipindahkan kepada yang aridhi. Faham? Kemudian dia banyak furuk masalah ni. Ada khilaf antara Imam Ramli dan Ibn Hajar melihat daripada segi apa? Adakah insidat tu pula dia ada insidat asli, dia ada insidat aridhi. Makhraj tu memanglah makhraj asli, masalah aridhi. Insidat. Apa maksud insidat asli? Orang ni memang daripada lahir kawasan tu tak ada lubang, tertutup. Itu maksud insidat asli. Kalau insidat aridhi, ialah dia sakit lah. Dia sakit maka tertutup. Itu dipanggil insidat aridhi. Nanti kita akan baca ke depan lagi. Ada khilaf Ramli Ibn Hajar dalam iktibar ni. Insidat asli dengan insidat aridhi. Baca depan. Wa kadha nadirun kadudin fil adhari. Ada khilaf tentang nadir lawan dia mu'tad. Sebelum ini dia guna perkataan mu'tad. Kalau daripada lubang tu keluar benda yang biasanya keluar daripada lubang kemaluan, maka batallah wuduk, tak ada khilaf. Faham? Yang ada khilaf ni kalau daripada lubang yang ditebuk bawah pusat dalam keadaan makhraj asli tertutup. Kalau yang keluar itu nadir, benda yang biasanya tak keluar, contohnya keluar ulat daripada lubang. Faham? Ulat ni bukan benda yang mu'tad keluar daripada kemaluan, lalu keluar, batal tak wuduk? Batal juga. Ada khilaf fil azhari. Muqabil azhar kata kalau yang keluar tu ulat tak batal wuduk. Faham? Sebab ulat ni benda yang nadir keluar. Tetapi pendapat azhar dia telah umumkan, sama macam kita kata apa, kalau asli, kalau makhraj asli kan, keluar apa pun kita tak kira kan, sama ada yang keluar tu mu'tad ke nadir, batal wuduk. Betul tak? Keluar darah ke, keluar air kencing ke, keluar emas ke, keluar kristal ke. Adakah orang keluar kristal? Mata dia keluar kristal. Yang keluar tu jadi ketul-ketul macam kristal. Tak kisah. Faham? Wa kadha nadirun fil azhari. Cuma muqabil azhar dia lihat dari segi ni. Dia kata, betul, pada makhraj asli memang kita tak bezakan. Kita tak bezakan. Itu memang tak ada khilaf langsung. Mu'tad ke nadir ke memang batal. Tapi ini kan aridhi, lubang aridhi. Jadi bila lubang aridhi, dia punya hukum memang sama, tapi kita tak bagi sama 100%. Dia sama dalam sebahagian. Sebab bila dia bukan lubang asli, dia punya hukum lagi ringan berbanding kalau itu adalah lubang asli. Kalau lubang asli berat, keluar apa pun batal. Kalau lubang tu tak asli, kita tafsilkan. Tengok yang keluar tu mu'tad ke nadir. Faham? Itu alasan muqabil azhar. Tapi pendapat azhar mu'tamadnya batal. Bas, mutlaqan. Saun kana mu'tadan am nadiran. Faham? Ini surah yang pertama. Nanti surah yang kedua pula. Masalah kalau apa? Kalau insidat tidak berlaku pada makhraj. Dia punya muktamad dia beginilah, kita khulasah kan. Kalau berlaku insidat pada makhraj asli, maka kita tengok lubang tu tebuk bawah pusat ke atas pusat. Kalau lubang tu tebuk bawah pusat, maka batal. Kalau atas pusat, tidak batal. Kalau makhraj asli
tidak tertutup, maka sama ada lubang itu ditebuk atas pusat ke, bawah pusat ke, tak batal. Itulah khulasah dia. Faham? Kalau kita nak ringkaskan lagi, yang batal dengan 2 syarat je batal. Tak cukup 2 syarat ni tak batal. Iaitu insidad makhraji asli, yang kedua tebuk bawah pusat. 2 syarat. Tak cukup 2 syarat ni tak batal. Faham? Jadi boleh bahagikan surah batal, surah yang tidak batal. Kemudian dibawa furuk. Macam mana orang lahir-lahir dia punya kemaluan atas dahi, ataupun dia pergi kacau anak-anak sini, tak ada orang Sarawak, orang Sabah. Orang kata kat Sabah ni anak anak sungai, orang sungai, orang dusun. Dia orang main sihir. Sihir apa? Sihir tukar kemaluan. Dia baru bangun tidur, kemaluan ada atas dahi. Kacau anak dara orang sungai. Tak ada. Kata bahasa asli tak ada. Tukar kat dahi. Dia buat macam mana tak tahu. Jadi dia kencing, dia kena tunduk. Batal tak wuduk dia? Itu satu furuk. Satu lagi furuk, orang ni dia lahir, dia tak ada tempat keluar najis dia, tempat keluar air kencing dia bukan dalam bentuk biasa. Contohnya, dia ni tak ada zakar, dia pun tak ada faras. Tempat keluar air kencing dia ada satu lubang lah. Lubang. Itu memang khilqatan, memang macam tu. Faham? Dia lahir-lahir memang tempat keluar najis ada satu lubang yang memang dari lahir ada, bukan ditebuk. Itu dipanggil apa? Suqbah asliyah. Macam mana pula? Faham? Itu semua furuk-furuk yang berkaitan dengan masalah ni. Tapi secara ringkasnya, kalau itu memang lubang asli, kat mana pun dia berada, kalau keluar batal. Faham? Lubang asli, memang dia lahir khilqatan, lubang tu atas pusat. Daripada situlah keluar air kencing dia. Itu memang khilqah dia. Maka kita dah tak ada tafsir atas pusat ke bawah pusat, kalau itu adalah khilqatan. Faham? Ada orang budak lahir tak ada lubang dubur. Ada kan? Taklah buat macam tu. Jadi dia ni terpaksa ditebuk lubang dubur supaya boleh keluar najis daripada dia. Jadi budak ni dipanggil berlakunya insidat asli. Memang lahir tak ada langsung lubang. Faham? Bukan ada tertutup ke, ada daging melekat ke, tak ada langsung. Yang dipanggil halqatud dubur. Maka ditebuk. Jadi ditebuk, dibuat, ditebuk kawasan tu jugalah. Jadi kalau kawasan tu memang batal, asli tak ada, ditebuk di tempat asli. Jadi itu jelaslah dia punya batal.